Jika Anda suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan butang suka dan langgan. Sokongan Anda amat saya hargai. Baiklah, mari kita mulakan. Dunia Imran seumpama bau hapak dan lembab yang sentiasa wujud di sebuah bilik kecil yang sesak. Kemiskinan umpama kelembapan yang melekat pada kulit, satu belenggu yang tidak dapat dilepaskan walau sekuat manapun dia coba. Oleh itu, rumah teres 2 tingkat di pinggir bandar Kuala Lumpur ini menjadi satu-satunya ruang untuk dia bernafas, tetapi pada masa yang sama, ia juga sebuah penjara yang menyesakkan. Pemilik rumah itu ialah Sofia, istri kepada sepupu jauh ayahnya, yang dipanggilnya Maksu. Suaminya, seorang pengurus tapak binaan, sedang bekerja di luar negara untuk jangka masa yang panjang. Atas alasan sunyi, Sofia telah mengajak Imran untuk tinggal bersamanya. Namun, Imran dapat merasakan secara naluri bahwa alasannya bukan sekadar belas kasihan semata-mata. Maksu Sofia. Walaupun usianya 12 tahun lebih tua daripada Imran, masanya seolah-olah terhenti sedekat yang lalu. Kulitnya tegang seperti wanita yang baru mencecah usia 30-an, penampilannya sentiasa kemas dan rapi. Paling utama, dia memiliki senyuman yang mampu melucutkan segala pertahanan seorang lelaki. Lelaki-lelaki di taman perumahan itu sering menelannya dengan pandangan mata, manakala kaum wanita pula sering berbisik umpatan yang berbaur cemburu. Dan Imran, hanyalah seorang pemuda naif berusia 23 tahun yang dihantui rasa bersalah setiap malam karena hanya mampu memerhatikannya dari jauh. Peristiwa itu bermula pada suatu petang, ketika angin panas awal musim monsun menggegarkan tingkap. Imran baru saja pulang dari kelas dan hendak menanggalkan kemejatinya yang lencun dibasahi peluh. Tiba-tiba, suara Sofia mengalir turun dari tingkat atas, semanis madu. "Imran, boleh naik sekejap?" Maksu nak minta tolong sikit. Suaranya ringan seperti bulu pelepah, tetapi jantung Imran terasa seperti besi yang jatuh menjunam ke dasar. Ruang pribadinya, kawasan larangan yang tidak pernah sekalipun diizinkan untuk dimasuki, kini terbuka untuknya. Imran menelan liur sambil menaiki tangga kayu yang berkeriut. Jantungnya berdegup kencang seolah-olah mahu memecahkan tulang rusuknya. Di hujung koridor tingkat 2, pintu bilik tidur Sofia sedikit terbuka. Dari celahan itu, haruman orkid yang lembut menusuk hidungnya. Tok, tok. Selepas ketukan perlahan, suaranya kedengaran dari dalam. "Masuklah, Imran." Sebaik sahaja melangkah masuk, Imran menahan nafas. Sofia sedang membelakanginya di tepi tingkap, coba menjangkau sebuah kotak di atas almari pakaian sambil menjengketkan kakinya. Gaun tidur sutera nipis yang dipakainya mengikut alunan tubuhnya dengan lembut, menampakkan lekuk pinggangnya yang licin tanpa sebarang halangan. Cahaya matahari petang yang menerobos masuk melalui tingkap menyinari bayangnya dengan warna keemasan, mencipta satu pemandangan yang surreal. Muka Imran terasa panas membahang. "Oh, dah sampai. Kenapa tercegat di situ? Tolong tutup pintu tuh, nanti langsir terbang ditiup angin." Dengan kelam kabut, Imran menutup pintu. Bunyi selak kunci yang berdetik seolah-olah menjadikan udara di dalam bilik itu semakin berat. Dia tidak tahu kemana harus memandang dan hanya merenung lantai, sebelum Sofia bersuara dengan nada ceria, "Tolong ambilkan kotak tuh." Maksu tak sampailah. Imran menggerakkan tubuhnya yang kaku dan mengambil sebuah kerusi kecil. Apabila dia berdiri di atasnya, ubun-ubun kepala Sofia berada betul-betul di hadapannya. Bau syampu yang bercampur dengan haruman tubuhnya yang manis dan memeningkan menerpa deria baunya. Saat dia menghulurkan tangan untuk mencapai kotak itu, sesuatu yang lembut memeluk pinggangnya dari belakang, dia tidak mampu menoleh. Sofia telah memeluk pinggangnya dengan kedua-dua belah tangan sambil merapatkan tubuhnya. "Hati-hati. Kalau jatuh nanti, susah Maksu." Suara yang berbisik di telinganya terasa panas seperti uap. Kelembutan dada dan perut Sofia terasa melalui lapisan kemeja nipisnya. Imran merasakan seolah-olah semua darah menyerbu ke kepalanya. Setelah berjaya menurunkan kotak itu dan turun dari kerusi, Sofia berundur selangkah seolah-olah tiada apa yang berlaku. Namun, dalam detik yang singkat itu, pinggang Sofia yang tersentuh lengannya terasa begitu lembut dan hangat. "Aduh, berpelusakan. Mari sini duduk, minum air dulu." Sofia duduk di birai katil sambil menepuk ruang kosong di sebelahnya. Seperti ditarik magnet, Imran duduk di sebelahnya. Sofia membawa tuala sejuk lalu mengelap dahi dan lehernya yang basah dengan penuh teliti. Sentuhannya cekap dan selesa. Setiap kali jarinya menyentuh cuping telinganya, bahu Imran terhinjut sedikit. "Kenapa muka merah sangat nih bila depan perempuan? Tak pernah ada teman wanita ya, Imran kita nih?" Walaupun nadanya mengusik,
Matanya kelihatan dalam dan penuh misteri seperti kabus tebal. Apabila Imran menunduk tanpa berkata apa-apa, Sofia mengangkat dagunya dengan lembut, mata mereka bertentangan. Tiada lagi tempat untuk melarikan diri. Sofia mendekatkan bibirnya ke telinga Imran. Hembusan nafasnya yang hangat menaikkan bulu romanya dan membuatkan seluruh tubuhnya meremang. Malam ni saja. Nak tak jadi lelaki Maksu? Kata-kata terakhir itu, manis seperti racun, terus terngiang-ngiang di telinga Imran dan menyeksanya sepanjang malam, lelaki Maksu. Beratnya dua perkataan itu dan debaran terlarang yang datang bersamanya telah menghancurkan kewarasannya. Air pancuran yang sejuk pun tidak mampu menyejukkan tubuhnya yang membahang. Di cermin, terpapar wajah seorang pemuda asing dengan telinga yang merah padam. Haruman orkid dari bilik Sofia dan hembusan nafas hangat yang menyentuh bulu romanya terasa seolah-olah dicap pada kulitnya. Ini mesti mimpi. Atau mungkin gurauan berbahaya seorang wanita yang kesunyian. Imran coba memujuk dirinya sambil duduk di meja belajar, tetapi huruf-huruf di buku hanya menari-nari di depan matanya. Pukul 9 malam. Bunyi ketukan di pintu begitu perlahan sehingga hampir menghentikan jantungnya. Tanpa perlu bertanya, dia sudah tahu siapa gerangannya. Sebelum Imran sempat menjawab, tombol pintu dipulas tanpa bunyi dan Sofia melangkah masuk. Wajahnya polos tanpa secalit solekan, memakai gaun kapas yang selesa, tetapi auranya lebih sensual daripada penampilannya yang paling glamor. Di tangannya, ada sebuah beg kertas kecil yang berbalut cantik. Maksu ganggu ke? Merah lagi muka tuh. Sebab apa yang Maksu cakap siang tadi, ya? Sofia duduk dengan selesa di birai katil sambil menghulurkan beg kertas itu kepada Imran, matanya bersinar dengan kenakalan. Ini hadiah untuk kesatria berani yang tolong Maksu hari ini. Bukalah. Imran menyambut beg itu dengan teragak-agak. Di dalamnya, terdapat sehelai kemeja teh putih yang dilipat kemas dan sebotol kecil minyak wangi. Kemeja teh itu masih berbau kedai, manakala botol minyak wangi itu mengeluarkan haruman segar kayu kayan yang menenangkan. Lelaki sejati tahu cara menjaga penampilan diri. Coba serahkan diri awaktu. Tulisan tangan Sofia yang kemas pada kad kecil itu membuatkan jantung Imran berdegup kencang semula. Lelaki yang terlalu bergaya memang tak elok, tapi penampilan yang kemas dan bau yang wangi boleh buat perempuan terpikat. Ini pelajaran pertama dari Maksu. Sofia menepuk bahu Imran. Setiap hari pakai baju bau peluh, mana teman wanita nak lekat? Apabila Imran tersenyum janggal, Sofia mengambil botol minyak wangi itu. Mari sini. Biar Maksu tunjukkan. Secara refleks, Imran coba mengundurkan badannya, tetapi Sofia memegang pergelangan tangannya dengan lembut namun tegas. Apabila Sofia mendekat, haruman syampu dan bau tubuhnya yang bercampur baur mengganggu pernafasan Imran. Sofia membuka penutup botol, menitiskan beberapa titis ke telapak tangannya, lalu mengangkat sedikit dagu Imran. Kemudian, dengan berhati-hati, dia menyapukannya pada leher Imran yang masih lembab dan di bawah cuping telinganya, tempat nadinya berdenyut. Saat cecair sejuk itu menyentuh kulitnya, Imran menahan nafas tanpa sadar. Tempat yang disentuh oleh tapak tangan lembut Sofia terasa panas seperti terbakar. Seluruh sarafnya seolah-olah tertumpu pada kawasan kecil itu. Sentuhannya tidak berhenti di situ. Dia menarik pergelangan tangan Imran dan menyapukan wangian itu pada kulit lembut di bahagian dalamnya, tempat urat nadinya kelihatan. Lelaki kena tahu cara guna minyak wangi. Hanya di tempat yang perlu, dan dengan jumlah yang betul. Barulah perempuan akan rasa nak ikut kemana saja bau itu pergi. Suara yang berbisik di telinganya hampir tidak kedengaran. Rambutnya menggesel pipinya, dan setiap kali hembusan nafas hangatnya menyapa lehernya, seluruh tubuhnya terasa renjatan yang mengasihkan. Pikiran Imran menjadi kosong. Sofia tersenyum puas sambil berundur selangkah. Di tempatnya tadi, hanya tinggal haruman pekat yang melumpuhkan jantung Imran. Macam mana? Rasa macam lelaki sejati sikit tak? Dia membetulkan kolar baju Imran yang kaku seperti robot. Kemudian, jarinya, sama ada secara tidak sengaja atau sengaja, menyentuh tulang selangkanya. Walaupun sentuhan itu ringkas dan ringan, Imran merasakan jantungnya jatuh ke hujung kaki. Dah, Maksu keluar dulu. Sambunglah belajar. Sofia berpusing seolah-olah semuanya hanyalah satu ajaran yang mesra. Imran berasa lega, tetapi pada masa yang sama, dilanda rasa kecewa yang tidak dapat dijelaskan. Ketika hendak membuka pintu, Sofia tiba-tiba menoleh dan mengenyitkan mata. Di sebalik pandangan nakal itu, terkandung godaan yang lebih mendalam. Lelaki yang wangi, bahagian lain pun pasti menawan juga. Jangan lupa tuh. Sejak hari itu,
Dunia Imran terbahagi kepada dua, realiti hitam putih tanpa maksud Sofia, dan fantasi berwarna-warni yang dipenuhi haruman dan sentuhannya. Selama beberapa hari, Sofia melayannya seperti biasa seolah-olah tiada apa yang berlaku, tetapi ketenangan itulah yang membuatkan Imran semakin gila. Dia coba mencari makna tersembunyi dalam setiap pergerakan dan renungan mata Sofia. Kemudian, pada suatu pagi hujung minggu, Sofia melemparkan satu cadangan yang mengejutkan. Imran, hari ini teman Maksu pergi membeli belah, nah? Ada baju yang Maksu nak awak tolong pilihkan dari sudut pandang lelaki. Ia adalah satu arahan yang tidak boleh ditolak. Jantung Imran berdebar-debar antara jangkaan dan kerisauan. Dalam perjalanan ke pusat membeli belah, Sofia memaut lengannya. Sentuhan lembut lengannya dan bau minyak wanginya yang samar-samar membuatkan Imran mengeraskan bahunya. Di tengah-tengah kesesakan orang ramai, mereka kelihatan seperti pasangan kekasih yang mesra. Hakikat itu membuatkan pipi Imran membahang. Masalah bermula sebaik sahaja mereka melangkah masuk ke pusat membeli belah. Sofia membawa Imran ke sebuah kedai pakaian dalam wanita, di mana patung-patung peraga mempamerkan pakaian dalam yang sensual. Langkah Imran terhenti serta-merta. Aura feminin dan rekaan yang menghairahkan di sekelilingnya membuatkannya sesak nafas. Maksu, kenapa kita ke sini? Budak lelaki ini, kenapa malu-malu pula? Nanti dah ada teman wanita, kena juga beli hadiah. Belajar dari sekarang. Sofia ketawa selamba sambil mengambil sehelai gaun tidur berenda, dan meletakkannya di badannya. Yang macam ni oke tak? Terlalu seksi ke untuk Imran tengok? Soalan nakalnya membuatkan Imran tidak mampu mengangkat muka, sebaliknya hanya memandang ke arah lain. Semakin dia coba mengelak, semakin liar imajinasinya. Sofia sengaja mengambil coli nipis dan pakaian dalam lain satu persatu, meminta pendapatnya. Bagi Imran, tempat itu adalah neraka, tetapi pada masa yang sama, syurga yang tidak mahu ditinggalkannya. Setelah berjaya keluar dari kedai itu dan menarik nafas lega, Sofia terus membawanya ke kedai pakaian tidur di sebelahnya. Pijama sutra dan sifon dipamerkan di bawah cahaya lampu yang lembut. Di situ, Sofia mengambil sehelai gaun tidur sutra berwarna merah darah. Yang ini macam mana? Cantik tak kalau Maksu pakai malam nih? Apabila Imran mengangguk tanpa berpikir, Sofia tersenyum puas dan membawanya bersama beberapa helai pakaian lain ke kaunter pembayaran. Kemudian, dia berhenti di hadapan koridor bilik persalinan dan menoleh ke arah Imran. Tunggu sini sekejap, ya. Awak kena tengok sama ada sesuai atau tak bila Maksu dah pakai. Imran rasa mahu melarikan diri sahaja. Tidak lama kemudian, pintu bilik persalinan terbuka sedikit, hanya selebar satu jari. Suaranya menyelinap keluar seperti ular. Imran, masuk sekejap boleh? Ke dalam bilik persalinan? Ya. Zip belakang ni tangan Maksu tak sampailah. Tolong naikkan. Seperti orang yang dipukau, Imran melangkah masuk ke dalam bilik persalinan yang sempit itu. Ruangnya terlalu kecil untuk seorang lelaki dan wanita dewasa berdiri bersama. Di bawah cahaya hangat, haruman minyak wangi Sofia dan bau pakaian baru bercampur, menjadikan udara terasa berat. Sofia berdiri membelakanginya. Gaun tidur merah yang dipilihnya tadi membaluti tubuhnya, dengan zip perak terhenti di tengah-tengah belakang badannya. Belakangnya yang licin dan bahunya yang jinjang kelihatan mempesonakan di bawah cahaya lampu. Cepatlah. Imran menelan liur dan menghulurkan tangannya yang menggeletar. Saat hujung jarinya menyentuh zip logam yang sejuk dan merasakan kehangatan kulit Sofia di bawahnya, seluruh tubuhnya kaku seperti terkena renjatan elektrik. Dup, dap, bunyi jantungnya sendiri bergema di telinganya. Dia menahan nafas dan perlahan-lahan menarik zip ke atas. Setiap sentimeter zip dinaikkan, kulit Sofia bergesel dengan belakang tangannya, dan setiap kali itu jugalah, kewarasannya terhaki sedikit demi sedikit. Apabila zip sampai ke atas, suasana menjadi sunyi. Ketika dia hendak menarik tangannya, Sofia tiba-tiba berpusing. Dalam ruang yang sempit itu, hidung mereka hampir bersentuhan. Hembusan nafasnya yang hangat terasa di bibir Imran. Gaun tidur merah itu kelihatan hidup dengan sempurna di tubuhnya. Cantik? Ya, cantik. Suara Imran keluar dengan serak. Pada saat itu, Sofia menarik pergelangan tangannya dan meletakkannya dengan perlahan di atas pahanya. Terkejut dengan sentuhan yang lembut dan anjal itu, Imran coba menarik tangannya, tetapi Sofia menahannya dengan lebih kuat. Tok, tok. Tiba-tiba, kedengaran suara seorang pekerja dari luar. Cik, semuanya oke ke? Sofia tersenyum sinis sambil menolak Imran keluar. Sejurus sebelum keluar dari bilik persalinan,
dia berbisik seperti syaitan di telinganya. Malam nih, Maksu akan tunjukkan pakaian yang awak pilih nih. Agak-agak, masa tuh awak mampu tak menolak macam sekarang? Selepas pulang ke rumah, Imran mundar-mandir di dalam biliknya seperti hantu. Bisikan terakhir di bilik persalinan itu menjadi sumpahan yang menghantui telinganya. Mampu tak awak menolak macam sekarang? Ia bukan soalan. Ia adalah ramalan yang tidak dapat ditolak, satu perangkap yang menjerat sisa-sisa kewarasannya. Masa merangkak menuju tengah malam, tetapi matanya tidak mahu lelap. Ketegangan yang lebih pekat daripada kegelapan malam menyelubungi biliknya. Dia berharap malam itu tidak akan berakhir, atau Sofia akan segera menunaikan janjinya untuk menamatkan penantian yang menyeksakan ini. Tiba-tiba, tombol pintu mengeluarkan bunyi logam yang sangat samar dan berputar perlahan. Tiada ketukan, tiada bunyi tapak kaki. Pintu terbuka tanpa suara, dan satu bayang hitam yang berlatar belakangkan cahaya malap dari koridor menyelinap masuk. Imran menahan nafas. Dalam kegelapan, bentuk itu mula diwarnai dengan warna yang dikenalinya. Merah darah, sejelas sumpahan yang mengelirukannya pada siang tadi. Itu Sofia. Dia memakai gaun tidur merah yang sama. Sutera nipis itu mengalir di tubuhnya seperti lilin cair, dan walaupun dalam kegelapan, ia tidak dapat menyembunyikan garisan bahunya yang licin dan lekuk pinggangnya yang ramping. Di sebelah tangan, sebotol wain dengan gabus yang separuh terbuka, di tangan yang lain, 2 gelas wain dipegang dengan cemas. Dia mendekat seperti kucing, tanpa bunyi, lalu duduk di birai katil. Stylis Maksu belum tidur lagi, ya? Suaranya lesu dan menghayalkan, seolah-olah direndam dalam wain. Bukan nada nakal seperti biasa. Imran tidak menjawab. Dia hanya duduk terpaku di atas katil, memerhatikan tindakan Sofia seterusnya. Dengan cekap, Sofia menuangkan wain. Cecair merah itu berpusar di dalam gelas lutsinar. Dia menghulurkan segelas kepada Imran. Ini ujian terakhir, Imran. Dia melagakan gelasnya. Bunyi dentingan yang jernih memecah kesunyian bilik itu. Seperti dipukau, Imran menerima gelas wain itu. Tangannya yang menggeletar menyebabkan wain itu hampir tumpah. Sofia memerhatikannya dengan tenang sambil menghabiskan separuh gelasnya dalam satu tegukan. Wain merah itu menjadikan bibirnya lebih merah. Dunia orang dewasa nih, kadang-kadang kita perlukan bantuan alkohol untuk jadi jujur. Dia meletakkan gelasnya dan bergerak perlahan-lahan ke arah Imran. Spring katil berkeriut sedikit mengikut berat badannya. Setiap kali dia bergerak seinci lebih dekat, jantung Imran berdegup selangkah lebih laju. Bau wain yang bercampur dengan haruman tubuhnya yang pekat menusuk paru-parunya. Akhirnya, dia berhenti betul-betul di hadapannya. Lutut mereka bersentuhan. Kenapa takut sangat? Maksu nak makan awak ke? Dia ketawa, tetapi matanya tidak. Matanya berkabus, tetapi di dalamnya, ada ketajaman seperti pemangsa yang mengintai mangsanya. Dia menghulurkan tangan dan memegang pipi Imran. Berbeza dengan kulit Imran yang panas, tangannya sejuk seperti ais. Lelaki tak boleh lepaskan peluang. Tubuhnya condong ke hadapan. Pandangan Imran dipenuhi oleh wajahnya. Bibir merahnya yang sedikit terbuka, dadanya yang berombak perlahan. Matanya yang dalam seolah-olah mahu menyedut jiwanya. Segalanya bergerak seperti dalam gerak perlahan. Jarak tidak lagi wujud, hembusan nafas mereka yang hangat bercampur di atas bibir masing-masing. Imran menutup matanya, berharap detik terlarang ini akan kekal selamanya. Tepat sebelum bibir mereka bersentuhan. Puh! Sofia tiba-tiba menarik badannya ke belakang dan mengeluarkan bunyi seperti angin keluar. Kemudian, dia mula ketawa terbahak-bahak. Udara yang menyesakkan di dalam bilik itu hancur berkecai oleh tawanya. Lulus. Awak tahan juga, ya? Tapi Maksu agak kecewa, awak tunggu saja Maksu yang mulakan. Matanya kini jernih, seolah-olah tidak pernah mabuk, sambil menepuk bahu Imran. Sentuhan itu tidak lagi mengandungi kehangatan tadi, hanya kesejukan yang nakal. Lelaki sejati, bila ada peluang, dia tak akan teragak-agak, dia yang akan mulakan dulu. Faham? Sofia mengambil botol wain dan gelasnya lalu bangun. Sikapnya begitu tenang, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Imran hanya mampu memandang belakang badannya dengan kaku. Rasa lega bercampur dengan kekecewaan yang tidak tertanggung menyelubungi dirinya. Sebelum pintu ditutup, kata-kata terakhirnya menusuk jantungnya seperti pisau. Ini semua sebahagian daripada pelajaran untuk awak. Pintu ditutup. Yang tinggal di dalam bilik hanyalah gelas kosong dengan kesan wain dan haruman kejam Sofia yang telah menghancurkan hatinya. Adakah semuanya benar-benar permainan yang telah dirancangnya? Keesokan paginya,
Kesunyian di meja makan terasa tajam seperti pisau. Peristiwa semalam seolah-olah tidak pernah berlaku. Sofia menyapu mentega pada roti bakarnya dengan wajah yang begitu tenang. Tetapi bagi Imran, ketenangan itu adalah satu ejekan yang kejam. Emosinya hancur berkecai di antara kehangatan yang membakar tubuhnya dan kata-kata terakhir yang sedingin ais. Apa sebenarnya yang dia pikirkan? Adakah semua ini benar-benar pelajaran untuk anak saudaranya yang naif, seperti yang dikatakannya? Kemarahan, penyesalan, dan harapan yang tidak dapat dijelaskan bercampur baur di dalam dirinya. Cuaca cantik hari ini. Bunga ros yang kita beli semalam, kena tanam kat taman hari ini. Sofia bersuara seolah-olah tiada apa yang berlaku. Sikap tenangnya membuatkan Imran tiba-tiba berasa marah. Tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya berbeza daripada yang dijangkakan. Biar saya tolong. Dia juga menjawab seolah-olah tiada apa yang berlaku. Dia sendiri tidak tahu sama ada dia tidak mahu merosakkan permainan aneh ini, atau dia tidak mempunyai keberanian untuk meninggalkannya. Maka, mereka berdua berjalan seiringan ke taman yang disinari cahaya matahari. Sofia memakai topi lebar dan pakaian kerja yang selesa, tetapi sentuhannya ketika memegang tanah pun kelihatan anggun. Imran diam-diam menggali tanah dan mengangkat pasu, coba mengelakkan pandangannya daripadanya. Dalam kesunyian yang janggal, hanya bunyi cangkul dan kicauan burung yang menemani mereka. Imran, tolong ambilkan pasu bunga ros merah tuh. Mendengar permintaannya, Imran terdiam sejenak, teringat akan gaun tidur merah darah malam tadi. Dia sengaja mengangkat pasu bunga ros merah itu dengan gagah dan meletakkannya di sebelah Sofia. Tiba-tiba, satu jeritan kecil keluar dari mulut Sofia yang sedang membersihkan dahan ros. Aduh, dia terduduk sambil memegang buku lalinya. Jantung Imran terasa luruh, dan dia secara refleks berlari ke arahnya. Tanpa berpikir, dia melutut di hadapannya. Kenapa? Tercedera ke? Suaranya kedengaran cemas tanpa disadarinya. Pada buku lali Sofia yang putih, terdapat duri ros yang tajam, dan darah merah mula mengalir di sekelilingnya. Wajahnya yang sentiasa kelihatan sempurna dan kuat, buat pertama kalinya, menunjukkan kesakitan yang sebenar. Pada saat itu, semua emosi rumit yang menguasai pikiran Imran hilang seperti salji yang cair. Di hadapannya kini bukan lagi seorang ibu saudara yang menggoda, tetapi hanyalah seorang wanita yang terluka dan kesakitan. Duduk diam, biar saya cabutkan. Imran memegang buku lalinya dengan berhati-hati. Buku lali yang langsing dan lembut itu terasa penuh di dalam genggamannya. Dia menahan nafas dan perlahan-lahan mencabut duri itu. Bahu Sofia terhinjut sedikit menahan sakit. Imran mengeluarkan sapu tangannya, membersihkan tanah di sekitar luka, dan menekan perlahan pada tempat yang berdarah. Sofia yang diam-diam memerhatikan sentuhan berhati-hatinya, akhirnya bersuara perlahan. Awak. Suaranya bergetar sedikit. Apabila Imran mengangkat kepalanya, dia berhadapan dengan wajah Sofia yang belum pernah dilihatnya sebelum ini. Tanpa kenakalan, tanpa godaan. Hanya pandangan mata yang rapuh dan tidak berdaya. Dia meletakkan tangannya di atas tangan Imran. Perempuan, kadang-kadang cuma perlukan ini. Bukan hadiah mahal atau kata-kata manis. Cuma, tangan hangat yang sudi merawat luka bila kita sakit. Cahaya matahari memancar ke atas mereka berdua. Bau tanah dan haruman ros merebak lembut di taman. Sebagai jawaban, Imran hanya mengeratkan sedikit pegangannya pada buku lali Sofia. Tiba-tiba, Sofia menyandarkan kepalanya pada bahu Imran. Imran terdiam seketika. Tetapi kemudian perlahan-lahan mengangkat tangannya dan memeluk belakang Sofia. Pelukan pertama mereka yang sebenar, tanpa sebarang ujian atau helah. Tubuhnya terasa lebih kecil dan hangat daripada yang disangkakannya. Getaran halus di bahunya terasa sehingga ke dadanya. Kekecewaan dan kemarahan malam tadi cair dalam kehangatan itu. Mereka berpelukan untuk seketika. Akhirnya, Sofia yang pertama melepaskannya. Matanya sedikit kemerahan. Dah, jom kita masuk. Lapar pula. Dia menepis tanah dari pakaiannya, bangun, dan tersenyum samar kepada Imran. Senyuman itu jauh lebih indah daripada senyuman-senyumannya sebelum ini. Melihat belakang badannya yang berjalan masuk ke rumah, Imran sedar. Peristiwa malam tadi bukanlah satu pelajaran. Mungkin, itu adalah cara Sofia yang kekok untuk meminta pertolongan. Di hadapan pintu, Sofia menoleh dan berkata, malam ini menu istimewa. Ganjaran yang hanya dibenarkan untuk lelaki yang tahu cara merawat luka. Selepas pelukan di taman, suasana tegang di antara mereka berubah menjadi kehangatan seperti cahaya matahari yang lembut. Keesokan paginya,
Sofia berkata dengan suara yang ceria, seolah-olah hendak pergi berkelah yang telah lama dirancang. Imran, jom teman Maksu pergi pasar. Malam ni Maksu nak masak rendang daging, lauk kegemaran awak. Dia hanya memakai gaun yang ringkas, tetapi kelihatan lebih ceria dan cantik daripada hari-hari sebelumnya. Sebaik sahaja melangkah masuk ke dalam kesesakan pasar basah, Imran tidak lagi teragak-agak dan terus memegang tangannya. Mata Sofia yang terkejut membulat, kemudian melengkung cantik seperti bulan sabit. Buat pertama kalinya, Imran merasa yakin bahwa dia adalah lelaki yang layak memegang tangan wanita ini. Pandangan orang ramai yang lalu lalang tidak lagi memalukannya. Malah, timbul satu keinginan yang asing dan berani untuk menunjuk-nunjuk detik itu. Masalah timbul di hadapan gerai sayur langganan mereka. Seorang lelaki pertengahan umur yang berpakaian kemas melihat Sofia dari jauh dan mendekati mereka dengan senyuman lebar. Penampilannya segak, sikapnya penuh keyakinan. Seorang lelaki yang seolah-olah memiliki segala-galanya yang Imran tidak punya. Sofia. Lama tak nampak. Bila balik Malaysia? Imran perasan riak wajah Sofia menegang sedikit. Sambil masih memegang tangan Imran, dia terpaksa menyapa lelaki itu. Johan. Baru je balik dari outstation? Sofia memanggilnya Johan. Panggilan yang terasa ada jarak seperti kenalan lama, tetapi juga mengandungi keakraban yang tidak dapat diabaikan. Pandangan Johan beralih ke tangan Imran yang digenggam Sofia. Dia mengangkat kening seolah-olah berminat dan bertanya, "Anak saudara ke? Dah besar ya?" Kata-kata itu menusuk dada Imran seperti pisau. Anak saudara. Satu perkataan yang terasa seperti dinding yang tidak dapat diatasi. Ya, anak saudara saya. Dia tolong temankan Maksu datang pasar. Sofia coba tersenyum, tetapi Imran perasan suaranya lebih tinggi daripada biasa. Johan terus memandang Sofia, dan dengan nada mengenang masa lalu, dia mengajaknya minum kopi. Dalam perbualan mereka, Imran terasa seperti orang asing. Buat pertama kalinya, Imran merasakan hatinya seperti terbakar menjadi hitam. Realiti perasaan yang tajam bernama cemburu. Dia tidak boleh membenarkan lelaki ini masuk ke dalam istana Lutsinar yang telah dibina olehnya dan Sofia. "Maaf, Johan, tapi kami kena pergi sekarang. Imran ada peperiksaan petang nih." Ketika Sofia menolak dengan sopan dan coba berpusing, Johan memegang lengannya dengan ringan. Pada saat itu, sesuatu dalam kepala Imran seolah-olah putus. Tanpa melepaskan tangan Sofia, dia menggunakan sebelah lagi tangannya untuk menepis tangan Johan dari lengan Sofia dengan tegas. Kemudian, dia memeluk bahu Sofia dan menariknya ke dalam dakapannya. "Jom balik, Maksu." Suaranya rendah dan tegas. Mata Johan dan Sofia kedua-duanya terbeliak. Sofia memandangnya dengan terkejut. Imran tidak mengelak pandangannya. Dia memandang tepat ke mata Johan dan berkata, "Maksu, saya sibuk sekarang. Tiada lagi bayangan anak saudara yang muda dan kekok. Yang ada hanyalah aura seorang lelaki yang melindungi wanitanya." Johan kelihatan terkejut seketika, kemudian tersenyum pahit dan berundur. Selepas dia hilang dalam keramaian, Imran masih tidak melepaskan Sofia. "Awak." Sofia berbisik perlahan di dalam pelukannya. Dia memandang Imran dengan senyuman yang belum pernah ditunjukkannya sebelum ini, senyuman yang bercampur antara kekaguman dan kegembiraan yang tulus. Akhirnya, "Saya dengar juga." Tanpa mempedulikan pandangan sekeliling, Sofia menjengketkan kakinya dan memberikan ciuman ringkas di pipi Imran. Sepanjang perjalanan pulang dan semasa menyediakan makan malam bersama, mereka berdua tidak banyak bercakap, tetapi mereka berkongsi lebih banyak perkara daripada perbualan biasa. Malam itu, mereka duduk bersebelahan di sofa sambil menonton film lama. Sofia menyandarkan kepalanya pada bahu Imran secara semula jadi, dan Imran memeluk bahunya dengan lembut. Kandungan film itu tidak masuk ke dalam pikiran mereka. Malam di mana semua sempadan telah cair seperti garam. Hanya cahaya dari skrin yang menerangi wajah mereka dengan lembut. Hubungan mereka kini akan dipanggil dengan nama apa? Maksu dan anak saudara, kekasih, atau tiada apa-apa? Mungkin, nama tidak lagi penting. Dalam hidup, ada hubungan yang tidak boleh dinamakan. Yang pasti, seorang budak lelaki yang pemalu telah menjadi seorang lelaki melalui seorang wanita, dan seorang wanita yang kesunyian akhirnya tersenyum kerana lelaki itu. Kisah mereka sebenarnya baru sahaja bermula.